Setelah selesai menari, kera itu akan membawa tempurung menemui orang yang melihatnya. Orang ramai akan mencampakkan wang ke dalam tempurung. Bila bertemu dengan budak perempuan yang comel, kera itu akan menarik baju atau memeluk pinggang gadis comel sebagai tanda persahabatan. Tarian kera ini pada mulanya diperkenalkan oleh orang-orang India yang datang dari Madras. Orang Melayu juga ada menjalankan pertunjukan ini dengan tujuan mencari wang. Kalau kera itu bertuangkan orang-orang India, tarian yang dipersembahkan tetap berunsurkan tarian India. Kalau orang Melayu yang jadi tuannya, kera itu pandai menari joget atau inang. Kalau kera betina akan dinamakan minah dan kera jantan dinamakan mulung atau meletik. Kata orang, tarian kera ini ada unsur-unsur sihir yang dapat menarik perhatian orang ramai serta rasa simpati untuk menghulurkan bantuan. Sejauh manakah kebenaran kata-kata itu tidak dapat dipastikan oleh sesiapa pun. Akhirnya, lelaki berbaju putih itu pun pulang. Rambutnya kelihatan kusut masai dan matanya merah serta berair. Isterinya terus bertanya, "Mana keranya bang?" "Ada di luar." "Bawa masuk," tingkau Datuk sambil bangun. Beberapa saat kemudian kera dan tuannya muncul di muka pintu. Datuk mempersilakan tuan punya kera duduk di sisinya. Setelah bercakap sebentar dengannya, Datuk sudah dapat mengetahui serba sedikit tentang latar belakang tuan punya kera itu. "Saya nak ambil sehelai bulu tengkuk kera ini," ujar Datuk. Saya jadi hairan mendengar cakap Datuk itu. Kalau hanya memerlukan sehelai bulu tengkuk kera, tidak wajar tuan punya kera itu dibawa bersama. Suruh saja lelaki berbaju putih itu mencabut sehelai saja bulu kera tersebut. Ini lebih mudah dan tidak menyusahkan tuan punya kera. Kadang-kadang saya jadi bodoh dengan sikap Datuk. Tuan punya kera tidak membantah dengan hasrat yang disuarakan oleh Datuk. Dia pun menolak kera ke depan Datuk. Dengan tenang Datuk mencabut bulu kera tersebut. Isteri lelaki berbaju putih nampak resah. "Bulu kera ini saya rendam dalam gelas kira-kira setengah jam, kemudian air diminumkan pada anak awak. Dengan izin Allah, setelah air diminum, anak awak akan sembuh. Saya yakin anak awak ni kena sihir bulu kera dan inilah ubatnya." Lelaki berbaju putih dan isterinya mendengar cakap Datuk dengan teliti. Tuan punya kera yang berbadan tegap itu terus melurut-lurut badan keranya. Dia macam buat tidak kisah dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dia sanggup menanti di situ hingga ke pagi asalkan diberi wang. Masa terus berlalu, semuanya menanti waktu yang dijanjikan dengan dada yang berdebar. Gadis comel itu sudah 2 kali menjerit sekuat hati. Datuk masih lagi bertahan, dia tidak akan melakukan sesuatu selagi belum sampai waktu setengah jam. Saya melihat ke gelas, tempat merendam bulu kera. Sementara itu tuan punya kera terus bercerita tentang pengalaman manis dan pahit sepanjang waktu dia menjajah tarian kera, merantau dari satu tempat ke satu tempat. Dia berasal dari Burma dan menetap bertahun-tahun di India sebelum datang ke tanah Melayu. Dia tidak menganut sebarang fahaman agama. Namanya juga sering berubah-ubah mengikut keadaan. Bila masuk ke pekan yang banyak orang Melayu, saya jadi Melayu. Kalau masuk estet, saya jadi India. Kalau pergi ke tempat Cina, saya jadi Cina. Nama saya ada 3. Saya tidur tidak kira di mana-mana. Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di kuil atau tokong Cina. Demikian tuan punya kera menceritakan perihal dirinya penuh bangga dalam bahasa Melayu pasal yang tunggang langgang tapi boleh difahami. Sekarang sudah sampai masanya, tekanan nada suara Datuk penuh yakin. Dia lalu mengambil gelas yang berisi air dan bulu kera. Dengan sedikit paksaan Datuk berjaya memaksa gadis comel itu minum air bulu kera. "Kita tunggu setengah jam lagi. Kalau dia tidak menjerit bererti anak encik sudah sembuh. Tetapi kalau dia tidak sembuh atau akan maut kerana sakitnya ini, kera ini terpaksa disembelih, darahnya diberi pada anak encik untuk diminum." Semua yang ada di situ bertambah kecut mendengar penjelasan Datuk. Lebih-lebih lagi tuan punya kera. Lelaki berbaju putih dan isterinya mula didatangi butir-butir peluh di dahi. Mereka seringkali melihat jam di dinding. Gadis comel terbujur di atas lantai pucat lesi. Masa terus berlalu, kedinginan kian kuat terasa menyapa tubuh badan saya. 5 minit lagi, kata Datuk. Isteri lelaki berbaju putih anggukkan kepala. 4 minit,
3 minit, 2 minit dan akhirnya tepat setengah jam. Gadis comel itu tidak menjerit, dia bangun dari tempat baringnya. Datuk menyuruh gadis comel itu membaca Al-Fatihah dan mengucap 2 kalimah syahadah. Gadis itu dapat melakukan segala-galanya dengan lancar dan teratur. Datuk gembira. Tetapi, kegembiraan hanya berlaku sebentar saja. Lelaki berbaju putih dan Tuan Punya Kera bertengkar. Tuan Punya Kera itu tidak patuh dengan janjinya. Waktu saya ajak datang tadi dia mengenakan bayaran RM10. Sekarang dia mahu RM20. Keluh lelaki berbaju putih. Isterinya pula mula membuka gelang dan kalung di leher untuk diserahkan pada Tuan Punya Kera. Perbuatan itu segera ditegah oleh Datuk. Cepat-cepat Datuk menepuk bahu Tuan Punya Kera dan terus mengambil wang RM10 dari lelaki berbaju putih. Lalu diserahkan pada Tuan Punya Kera yang bagaikan terkena pukau, menerima dan mendengar cakap Datuk. Datuk, saya dan Tuan Punya Kera meninggalkan rumah lelaki berbaju putih. Bila sampai di luar kawasan balai polis, Datuk terus memegang bahu Tuan Punya Kera. Tiba-tiba kera yang didukung oleh Tuan Punya menyerang Datuk dengan menggigit lengan Datuk. Ternyata gigi kera yang tajam itu tidak mampu menembus kulit lengan Datuk. Dalam malam yang dingin itu, saya lihat muka Tuan Punya Kera berubah dari wajah seorang yang agak bodoh dan tolol menjadi bengis dan garang. Dia mengarahkan keranya menyerang di mana-mana bahagian tubuh Datuk. Datuk terus bertahan. Tiba-tiba badan saya menggeletar, bukan kerana rasa sejuk yang dibawa oleh angin subuh, tetapi kerana kera yang saya lihat kecil itu berubah jadi besar. Lebih tinggi dari Datuk, kera itu membuka mulutnya dengan luas, kedua-dua taring yang panjang dan tajam itu menyeringai. Datuk masih bertenang, dia mengelak bila kera itu menyerang. Tuan Punya Kera terus mengeluarkan arahan. Tiba-tiba Datuk berjaya menangkap ekor kera itu. Dalam beberapa saat saja, kera itu kembali kepada keadaan asalnya. Tuan Punya Kera pula mula menyerang dari sebelah kanan. Datuk mengelak setapak, kemudian memukul pangkal leher Tuan Punya Kera hingga tersungkur. Ketika itu, beberapa orang anggota polis yang dapat melihat keadaan di luar balai segera keluar. Masa anggota polis itu sampai ke situ, Datuk sudah pun membangunkan Tuan Punya Kera. Dengan nada suara yang merayu-rayu, Tuan Punya Kera minta Datuk jangan mengapa-apakan dirinya. Awak jahat. Awak sengaja menggunakan ilmu halus awak untuk memperdayakan orang. Saya tahu, awak sengaja kenakan pada budak perempuan itu. Bila dia sakit awak tahu menawangnya dan awak kenakan bayaran yang tinggi. Ini kerja awak, kata Datuk sambil memulas tangan Tuan Punya Kera. Saya cari makan Tuan. Bukan cara ini awak cari makan. Lagi sekali awak buat kerja ni, awak mati tahu, ugut Datuk sambil memeriksa badan Tuan Punya Kera. Datuk menemui sekeping kulit kera yang sudah kering yang dibalut dengan beberapa raja serta tulisan Burma. Datuk bakar kulit kera dan pembalutnya. Datuk tidak peduli dengan rayuan dari Tuan Punya yang menyembah-nyembah kakinya. Awak balik, kata Datuk. Tanpa banyak cakap Tuan Punya Kera beredar dari situ dengan wajah yang muram. Pada anggota polis yang berada di tempat tersebut, Datuk menasihatkan mereka supaya jangan membenarkan anak-anak perempuan mereka melihat tarian kera dalam jarak dekat, apalagi membiarkan kera memanjat atau memeluk badan anak-anak mereka. Tarian itu selalu digunakan oleh Tuan Punya menyerapkan semangat kera. Tetapi, tidak semua pula Tuan Punya tarian kera berperangai begitu. Kita harus berjaga-jaga. Tarian itu ada unsur-unsur pemujaan roh gaib. Datuk membuka rahsia di sebalik tarian kera. Kemudian kami terus ke masjid. Tidak lama lepas itu, waktu subuh sudah tiba. Kami pun bersembahyang subuh dengan orang-orang yang datang ke masjid tersebut. Kerana memikirkan saya dan Datuk orang musafir yang menumpang tidur di masjid, tidak banyak yang mahu bercakap dengan kami, walaupun kami bersikap ramah pada mereka. Mereka datang ke masjid hanya untuk sembahyang saja dan melupakan ajaran agama yang menyuruh pengikutnya menjalin persahabatan dan kemesraan dengan orang yang seagama dengan mereka. Lebih kurang pukul 8 pagi kami pun keluar dari masjid menuju ke kedai tempat kami makan malam tadi. Sepanjang jalan ke kedai Datuk terus merungut kerana dia tidak melakukan kebiasaannya mandi embun. Kedatangan kami disambut oleh Tuan Punya kedai makan ramah sekali. Malah, dia turut makan semeja dengan kami. Banyak perkara yang ditanyakannya pada Datuk.
Saya kira tuan punya kedai itu seorang yang bijak kerana sambil bercakap itu dia sebenarnya mengemukakan pertanyaan yang tidak begitu ketara terhadap diri Datuk. Secara tidak langsung Datuk sendiri membuka rahsia tujuan sebenarnya mahu mengubati lelaki yang dikatakan mengidap penyakit anil itu. Sebenarnya, lelaki itu ada hubungan keluarga dengan saya. Tetapi, saya tidak begitu yakin berubat cara tradisional ni, kata tuan punya kedai sambil menghirup air kopi. Datuk pandang muka saya seolah-olah Datuk memberitahu bahawa dirinya terperangkap dalam kemanisan budi dan tutur bicara tuan punya kedai. Kenapa awak tidak berterus terang dengan saya sejak semalam? Datuk melahirkan rasa kurang senangnya. Tuan punya kedai terdiam. Datuk hirup kopi dengan tenang. Beberapa orang pelanggan terus keluar dan masuk. Minta maaf kalau saya katakan kebanyakan orang-orang kita ni terutama yang mendakwa dirinya bomoh dan pawang, selalunya cari kesempatan, kebolehan tidak setinggi mana cakap saja yang melambung. Tuan punya kedai meluahkan apa yang tersirat dalam hatinya. Datuk tersenyum sambil menjentik badan cawan dengan jari manisnya. Tuan punya kedai menyepitkan sebatang rokok cap tembak Rough Rider ke bibirnya. Hujung rokok itu dibakarnya dan disedutnya panjang-panjang. Asap rokok yang diluahkannya berlega-lega dalam ruang kedai sebelum hilang di bawah angin pergi. Hubungan keluarga macam mana tu? Datuk menyoal tuan punya kedai sambil menghabiskan sisa-sisa kopi yang ada di dalam cawan. Pangkat 2 pupu dengan saya. Awak kenal dengan Kiai Muslih? Kenal tu tidak, saya cuma kenal pada namanya saja. Kiai itu juga pernah mengubatnya. Tapi, tidak juga mahu sembuh. Apa pendapat awak tentangnya? Dia tu, saya rasa jujur orangnya. Awak tahu dia dah meninggal? Saya tak tahu, bila dia meninggal, tuan punya kedai terkejut. Datuk terus menerangkan pada tuan punya kedai tentang kedudukan yang sebenarnya. Wajah tuan punya kedai kelihatan cemas sedikit, bila Datuk menyatakan kedatangannya ke situ adalah untuk menunaikan amanat Kiai Muslih. Kita sekadar mahu menunaikan permintaan kawan, itu pun kalau kaum keluarga si pemuda tu setuju. Kita sekadar mahu menolong dan kita bukannya pawang atau dukun. Kita tidak mencari makan atas nama pawang atau bomoh. Cukup tenang, Datuk berkata. Tuan punya kedai terdiam. Datuk pun bangun untuk membayar harga makanan serta bersedia mahu meninggalkan kedai tersebut. Nanti dulu, maafkan saya kalau tersinggung. Saya tak tersinggung, itu hak awak. Saya tahu itu hak saya tapi, perbuatan itu kurang baik. Lagi sekali saya minta maaf. Sebab zaman sekarang, banyak orang menyamar jadi bomoh. Selalunya yang asli tetap asli, jarang mahu menunjuk kebolehan. Saya setuju. Bila Datuk mahu membayar harga minuman dan makanan, tuan kedai itu tidak menerimanya. Malah tuan punya kedai itu membawa saya dan Datuk ke sebuah bilik khas di bahagian belakang kedainya. Tuan punya kedai itu memberitahu pada Datuk yang saudaranya, lelaki berpenyakit ganjil, berusia lebih kurang 38 tahun. Tidak suka menerima tetamu datang ke rumah walaupun ibu bapanya. Hati-hatilah awak bila ke sana. Banyak orang yang cuba mengubati dikejar dengan parang panjang, kecuali Kiai Muslih. Tuan punya kedai mengingatkan Datuk. Aneh juga perangainya, balas Datuk. Dia bukan sakit tapi kemasukan syaitan. Barangkali, jawab Datuk pendek. Datuk terus memberitahu tuan punya kedai yang dirinya tidak dapat pergi dengan segera ke rumah lelaki aneh itu. Paling cepat 2 hari lagi. Datuk perlu membuat beberapa persiapan tertentu. Dan Datuk tetap memilih masjid sebagai tempat menginap sementara menanti masa yang ditunggu itu tiba. Sejak menginap di masjid, Datuk terus menjalin persahabatan dengan anggota-anggota polis di situ. Dan Datuk sudah pun mendapat kebenaran untuk berjalan pada setiap subuh di kawasan pinggir pekan Tanjung Malim yang terdapat pokok-pokok tumbuhan. Sebelum pergi ke tempat tersebut, Datuk dikehendaki melaporkan diri kepada pihak berkuasa di balai polis. Walaupun tujuan Datuk pergi ke kawasan hutan tersebut untuk mandi embun, tarikh yang dijanjikan pun tiba. Datuk dijemput oleh tuan punya kedai dengan kereta menuju ke kawasan perkampungan Melayu yang terletak ke selatan Bandar Tanjung Malim. Bila sampai ke kawasan tersebut, Datuk pun diperkenalkan dengan kaum kerabat pemuda yang malang itu. Saya dengan Datuk sampai di kampung tersebut pada sebelah pagi.
Dan pada sebelah petangnya saya dan Datuk sudah pun mengetahui kedudukan rumah batu tempat pemuda anak itu tinggal. Kawasan sekeliling rumah batu itu ditumbuhi pohon-pohon besar. Halaman rumahnya lapang dengan pokok-pokok bunga raya. Di belakang rumah terdapat kolam besar. Petang itu juga Datuk menghampiri rumah batu tersebut. Dari jauh lagi pemuda ganjil melambai-lambaikan tangan pada Datuk. Datuk terus masuk ke kawasan rumah tersebut. Pemuda ganjil mendekatinya. "Apa hajat kemari?" tanya pemuda ganjil. Wajahnya cengkung. Matanya merah, misai dan janggut serta jambang tumbuh liar di wajahnya. Datuk cuba tersenyum kepadanya. "Saya nak memancing ikan." Datuk berbohong. "Pergilah ke tempat lain. Kawasan ni kawasan saya dan Tuan Puteri," ujarnya serius. "Minta maaf, saya tak tahu," kata Datuk. Pemuda ganjil itu tersenyum dan terus menghalau Datuk dari kawasan rumahnya dengan maki hamun. Datuk terus menemui kedua orang tua lelaki ganjil itu. Datuk memberitahu mereka segala usaha akan diikhtiarkan pada waktu malam hari Selasa ketika bulan mengambang. Sebelum usaha itu dilancarkan, Datuk perlu mengetahui gerak-gerinya. Datuk merasa senang hati kerana kedua orang tua lelaki ganjil itu sanggup membantu Datuk. Sementara menanti musim bulan mengambang, saya dan Datuk perlu tinggal di kampung tersebut selama 2 hari lagi. Malam ni 13 Syakban, malam esok 14 dan malam lusa baru 15, kata Datuk pada saya sambil menggigit ibu jaringnya. Saya anggukkan kepala dengan harapan Datuk akan terus duduk di tebing sungai itu. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan di kawasan yang penuh semak samun itu. Selain dari itu, hati saya sentiasa bimbang dan cemas. Manalah tahu, tiba-tiba pemuda yang tinggal di rumah batu akan keluar membawa parang untuk memotong leher saya dan Datuk. Dan bermacam-macam perkara bermain dalam kepala saya. Memang elok, malam Jumaat, tambah Datuk lagi sambil merenung ke arah rumah batu yang sudah jauh tertinggal di belakang. Saya terus menggigit bibir sambil merenung ke langit. Saya lihat awan petang itu cukup bersih. Datuk berhenti melangkah. Dengan teliti dia meletakkan punggungnya atas batu besar yang terdampar di bibir sungai Bernam. Tidak jauh dari batu besar itu terdapat sepohon pokok ara yang akarnya terjuntai ke dalam air sungai. Perdu pokok ara itu cukup besar, kira-kira 2 pemeluk. Air sungai Bernam yang mengalir itu seakan-akan berpusing-pusing di bahagian akar pokok ara itu sebelum mengalir ke selatan. Kerana air sungai Bernam yang mengalir itu cukup jernih, pasir dan batu-batu yang terdapat di dasarnya boleh dilihat dengan jelas. Datuk saya lihat merenung air sungai yang seakan-akan berpusing berhampiran dengan akar ara yang terjuntai itu. Datuk macam mencari sesuatu. Dahinya saya lihat berkedut bersama bintik-bintik peluk yang tumbuh di kiri kanan pipinya. Saya merasa hairan dan takjub dengan sikap Datuk yang tiba-tiba berubah itu. Kita harus mencari akar-akar kayu, pucuk-pucuk kayu dan batu-batu yang terdapat dalam sungai Nitama, ujar Datuk sambil merenung muka saya. Macam ada sesuatu yang timbul dalam diri saya untuk menentang apa yang Datuk cakapkan. Apa perlunya batu dan akar kayu itu? Apakah Datuk tidak tahu hari sudah petang? Apakah dia tidak terfikir pemuda yang berada di rumah batu itu akan sampai ke tempat saya dan Datuk duduk sekarang? Saya mengeluh dalam hati. Semuanya ada guna untuk kita, Tama. Aku tahu apa yang kau fikirkan dan kau jangan cuba membantah cakap aku. Mendengar suara Datuk itu, muka saya segera berubah. Saya malu pada diri saya sendiri. Datuk sudah tahu apa yang tersirat dalam hati saya. Datuk renung muka saya sebentar. Kemudian dengan tenang Datuk lipatkan kedua belah kaki seluarnya hingga separas kepala lutut. Datuk terus turun ke dalam sungai. Meranda air sungai dengan tenang sambil membongkokkan badan mengutip batu-batu yang berada betul-betul di tengah sungai. Kebanyakan batu yang dikutip itu berbentuk lepar dan bersegitiga. Datuk masukkan batu-batu itu ke dalam saku bajunya. Jumlah batu yang dikutip oleh Datuk lebih kurang 33 biji. Datuk memanjat tebing sungai dan terus menghampiri saya. "Mari kita ke sana," ujar Datuk sambil menuding jarinya ke arah matahari terbit. Saya pun segera bangun dan melihat 2-3 kali. Datuk terus langkah. Saya tidak ada pilihan lain dan terpaksa mengikutnya saja.
Matahari petang kian condong. Bebayang pokok memanjang di tanah. Awan saya lihat tetap berarak tenang. Kami masuk ke kawasan hutan kecil yang bersambung dengan kaki sebuah bukit. Pokok-pokok yang tumbuh di kaki bukit itu agak subur. Dengan menggunakan tangannya, Datuk pun mematahkan beberapa dahan kayu yang berdaun lebat. Kami kian jauh mara ke dalam hutan di pinggir bukit itu. Matahari kian mengecil membuat suasana di sekitar kawasan tersebut agak muram. Dan Datuk dengan menggunakan kekuatannya berjaya mencabut beberapa akar kayu hutan. Balik, kata Datuk. Kepalang gembiranya hati saya mendengar cakap Datuk itu. Kami berpatah balik menuju ke tebing sungai, tempat kami mula bergerak tadi. Sebab saja sampai di bawah pokok ara tempat saya dan Datuk duduk tadi, terdapat kesan-kesan darah pada akar pokok tersebut. Datuk melihat kesan darah itu dengan teliti. Darah apa agaknya? Rungut Datuk sambil merenung muka saya. Cepat-cepat saya gelengkan kepala. Ketika itu saya lihat di kaki langit, cahaya merah dan kekuningan mula bangkit, menandakan tidak lama lagi waktu maghrib akan tiba. Tanpa banyak cakap, Datuk pun menutup kesan darah di akar kayu ara dengan daun kering. Tiba-tiba, saya lihat wajah Datuk berubah. Ekor matanya menjeling tajam ke kiri dan ke kanan, macam kucing mengamati langkah mangsanya. Saya segera menggigit bibir bila melihat ada titisan darah jatuh dari dahan pokok ara. Darah itu menitik atas lengan Datuk dan mengalir perlahan-lahan menuju ke hujung jarinya. Ambilkan daun keladi dan sapukan darah di lengan ini, kata Datuk. Saya pun segera mematuhi perintahnya. Sebab saja darah di lengan itu saya sapukan dengan daun keladi. Datuk pun mengambil daun keladi dari saya lalu diletakkan atas tanah dengan keadaan yang terlentang. Macam kilat Datuk melompat lalu membuka silat langkah pertama sambil melepaskan buah silat kiri dan kanan. Pergerakan Datuk cukup cepat dan tangkas. Bila Datuk mematikan langkahnya, saya lihat daun keladi yang diletakkan dalam keadaan terlentang hancur. Akhirnya Datuk dongakkan kepala dan sepasang matanya merenung tajam ke arah salah satu dahan ara. Urat-urat di mata Datuk kelihatan seakan-akan timbul dan berwarna merah. Dari kedua-dua belah bibir matanya, saya lihat keluar asap yang nipis macam kabus. Dahi Datuk berpeluh, begitu juga kulit pipinya. Dagu Datuk bergerak-gerak. Datuk terus menenung dahan ara itu. Tiba-tiba dahan yang ditenungnya patah dan jatuh ke bumi. Selesai, kata Datuk lalu menarik tangan saya ke arah kesan kena bakar. Daun yang terdapat di dahan itu semuanya layu dan kecut. Datuk tidak menceritakan apa-apa pun berhubung dengan dahan yang patah dan darah yang menitis pada lengannya. Kami pun meninggalkan kawasan tersebut. Hari sudah beransur gelap. Kerana kami ditempatkan di sebuah rumah khas oleh keluarga pemuda ganjil itu membuat saya dan Datuk terasa agak selesa dan bebas bergerak. Malam itu, Datuk membuat keputusan yang amat menakjubkan. Dia mahu meninjau keadaan kawasan sekitar rumah batu. Dia mahu melihat apa yang dilakukan oleh pemuda itu ketika bulan mengambang. Siapkan keris kecil untuk aku, Datuk mengeluarkan perintah. Sebab saja dia selesai menunaikan sembahyang isyak, saya segera mengeluarkan keris kecil dari tempatnya dan terus menyerahkan pada Datuk. Datuk gulung keris itu dengan kain hitam dan terus diselitkan ke pinggangnya. Sebelum meninggalkan rumah khas tempat kami menginap, Datuk terlebih dahulu duduk bersila di muka pintu sambil membaca sesuatu. Saya disuruhnya melihat bulan di langit. Saya berdiri di muka tingkap melihat langit dan awan. Datuk terus bertafakur, kepalanya sudah pun dililit dengan kain merah. Malam ni baru 13 Syaban, bulan tidak begitu besar, ujar Datuk sambil menepuk lantai 3 kali. Dia terus mundar-mandir di ruang rumah. Saya biarkan Datuk dengan keadaannya. Saya tidak mahu campur dalam urusannya. Saya tersenyum, di langit bulan mula timbul. Awan nipis yang melitupinya mula bergerak, terpisah dengan bulan yang sebesar buah kelapa sulung itu. Datuk segera menghampiri dan berdiri dekat muka tingkap. Wajahnya kelihatan berseri-seri. Malam ni mulakan dulu, kata Datuk. Terlalu cepat Datuk bertindak. Apa salahnya menguji dulu sebelum masuk gelanggang? Saya takut kerja Datuk jadi kerja yang sia-sia. Kita sekadar mencuba, jawab Datuk.
Tiba-tiba Datuk dan saya terdengar lolongan anjing sayup-sayup. Bulan di langit kian menyelah. Awan kian bersih dan bergerak-gerak perlahan-lahan mengikut arah angin. Suara lolongan anjing kian kuat dan menyeramkan. Pokok-pokok sekitar kawasan rumah tempat kami menginap mula bergerak-gerak disentuh angin. Aku dengar bunyi suara orang menjerit, bisik Datuk ke telinga saya. Dan Datuk menyuruh saya mengamati arah mana suara orang menjerit itu datang. Saya pun pasang telinga dengan teliti. Dada saya mulai berdebar. Dari arah rumah batu Tok. Aku rasa pun begitu juga. Apa yang patut kita buat Tok? Kita pergi ke sana, meninjau. Saya menarik nafas panjang bila mendengar cakap Datuk itu. Suara lolongan anjing kian kuat. Angin juga mula bertiup agak kencang. Saya merasa hairan kenapa hal itu terjadi dengan mendadak. Bila dilihat keadaan hari, memang tidak wajar angin boleh bertiup begitu kencang. Suara orang menjerit kian galak, bersambung-sambung dalam lolongan yang memanjang. Datuk menyuruh saya turun dahulu. Dia mahu menguncikan daun pintu. Saya terus turun. Bila kaki saya memijak bumi, dada saya terasa berdebar-debar. Dalam keadaan yang resah itu, sebiji pisang muda macam dibaling orang tertentu mengenai dahi saya. Pandangan saya jadi berpinah-pinah. Badan saya terhuyung-hayang. Dalam keadaan yang tidak keruan itu, Datuk terus memeluk saya. Datuk dudukkan saya atas anak tangga. Dengan perlahan-lahan Datuk menepuk dahi saya 3 kali berturut-turut. Pandangan saya kembali normal. Dan badan saya tidak lagi terhuyung-hayang.